bukan semua orang. Dalam 1000 orang, boleh kita kata hanya seorang sahaja. Dan begitulah Allah Subhanahu Wa Taala telah memilih saya, tuan-tuan dan puan-puan, untuk sama-sama kita berada di dalam rumah Allah, menjadi tetamu Allah, dan seterusnya kita berada di dalam majlis yang mengingati Allah. Dan disebutkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Hadis ini pun selalu juga kita baca, tapi kita nak ingatkan lagi sehinggakan hadis itu betul-betul tersemat dalam hati sanubari kita. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan yashba'al mu'min min khairin." Seorang mukmin sekali-kali tidak akan kenyang daripada kebaikan. Seorang mukmin sekali-kali tidak akan kenyang daripada kebaikan. Maksudnya dia sentiasa lapar dan dahaga pada kebaikan. Dia sentiasa inginkan kebaikan, kebaikan, kebaikan. Itu seorang mukmin. Dan kebaikan itu ditafsirkan dalam hadis ini adalah ilmu. Seorang mukmin takkan pernah kenyang dengan kebaikan, yakni ilmu. Yasma'uhu hatta yakuna muntahahul jannah. Dia akan sentiasa menghadiri majlis ilmu. Dia akan belajar, dia akan mendengar, dia akan ulang kaji. Sehinggalah hatta muntahahu al-jannah, sehinggalah maut datang menemuinya dan dia masuk ke dalam syurga. Ini berbeza dengan orang yang kita kata orang yang seperti mana disebutkan dalam surah At-Takatsur, surah At-Takatsur, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Keadaan Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita perlihatkan keadaan orang yang selalu sangat berlumba-lumba dengan dunia ni, sampai keadaan tiba-tiba dia masuk ke dalam kubur. Yang tu keadaan lain. Tapi keadaan orang mukmin ni berbeza. Dia berlumba-lumba pada akhirat, berlumba-lumba dengan kebaikan. Dia takkan pernah kenyang dengan ilmu. Dia nak dapatkan ilmu dan dia nak amalkan, nak sampaikan hatta yakuna muntahahul jannah. Sampailah tiba-tiba maut datang mengambil nyawanya dan kemudian dia berada dalam syurga. Begitu sekali. Dan dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan." Ini hadis selalu juga kita dengar. Barang siapa yang menempuh satu jalan, yaltamisu fihi ilman, yang mana jalan yang tujuannya untuk menuntut ilmu, sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mudahkannya untuk dia memasuki syurga. Baik. Jadi insyaAllah hari ini kita akan, pada malam ini kita akan teruskan tadabbur kita. Tadabbur, selalu tadabbur ni penting sangat ke tadabbur. Penting tadabbur ini. Dalam Al-Quran berkali-kali Allah Subhanahu Wa Taala sebut, terutamanya dalam surah Muhammad. Kita nak ingatkan semula, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Quran?" Kamu sengaja ke? Maka apakah mereka sengaja tidak berusaha untuk menghayati Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha, atau mungkinkah hati-hati mereka telah terkunci? Baik, jadi dalam ayat ini ayat penegasan. Kata ulama, ayat penegasan daripada Allah kepada kita, supaya kita ini mengambil berat dengan tadabbur. Jangan kita hanya pandang sebelah mata, tetapi
kita perlu ambil berat. Sebagaimana hari ini kita mengambil berat dengan sembahyang 5 waktu sehari semalam. Kita faham sembahyang 5 waktu sehari semalam ini adalah hukumnya wajib, fardu ke atas kita. Dan kita nak usahakan macam tu. Kita nak hadirkan satu perasaan yang wajib terhadap diri kita untuk melazimi dengan baca Al-Quran dan tadabbur Al-Quran. Kita nak jadikan perkara ini sebagai satu perkara yang wajib ke atas kita. Walaupun dia bukanlah wajib sebagaimana solat, tapi seorang mukmin yang dahagakan kasih sayang Allah, keredaan Allah, walaupun amalan sunat, dia akan usaha jadikan amalan itu wajib ke atas dirinya. Begitu. Baik. Ayat yang ke-12. Ayat ke-12 surah Al-Mulk. Baik, pagi tadi kita dah terang tentang ayat 11 dan sebelum-sebelumnya, iaitu menceritakan tentang perihal neraka. Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang keadaan neraka dan keadaan orang-orang yang kita kata ahli neraka, keadaan neraka dan ahli neraka. Allah ceritakan secara untuk kita melihat gambaran neraka itu. Neraka itu adalah benar. Neraka itu bukan satu dongengan. Syurga itu benar. Neraka itu pun benar. Alam mahsyar itu benar. Titian sirat itu benar. Benar akan berlaku. Bukan kita kata satu cerita kosong. Tapi perkara ini kita akan lihat. Bila kita akan lihat, setelah mana maut datang menjemput kita, barulah waktu itu hijab demi hijab akan terbuka. Kita akan diperlihatkan satu persatu. Baik. Jadi ayat ke-12 ini, Allah mengajarkan kita cara untuk selamat. Cara untuk kita menyelamatkan diri kita daripada terkena azab neraka dan daripada digolongkan di kalangan ahli neraka. Baik. Dan kalau kita perhatikan susunan dalam surah Al-Mulk ini begitu cantik. Susunan yang mendidik. Kalau kita perhatikan ayat pertama, ayat kedua dan seterusnya itu, awalnya Allah menunjukkan kekuasaannya. Allah suruh lihat keadaan di persekitaran, langit dan sebagainya untuk membuktikan kekuasaan Allah. Dan kemudian Allah ceritakan tentang keadaan neraka supaya kita menjauhi neraka. Kita takut pada Allah. Kerana Allah memiliki sifat Al-Aziz. Allah boleh sahaja dengan sifatnya maha perkasanya itu mengazab mereka yang derhaka. Dan Allah juga boleh sahaja mengampunkan mereka yang bertaubat padanya bila terlanjur melakukan dosa. Jadi kemudian bila Allah, pertama sekali tadi Allah cerita tentang kekuasaannya, kemudian tentang neraka dan ahli-ahlinya yang menyesal, tidak berkesampaian, tidak ada gunanya, menyesal di akhirat. Kemudian ayat ke-12 ini Allah menceritakan cara untuk kita menjauhi pada neraka, menjauhkan diri kita daripada neraka dan mendekatkan diri kita dengan keampunan Allah dan syurga Allah. Baik. Dan sebenarnya kalau kita perhatikan cara ini yang Allah datangkan susunan daripada surah Al-Mulk ini, kata cerdik pandai, cara ini juga kita boleh terapkan dalam didikan anak-anak kita. Kita didik mereka agar mereka sentiasa merasakan Allah sedang mengawasi mereka.
Allah sedang melihat perbuatan mereka. Allah sedang mendengar percakapan-percakapan mereka. Allah mengetahui apa yang mereka lakukan. Ya, walaupun di sebalik dinding, maksudnya di sebalik hijab, Allah mengetahui. Jadi kita didik anak dengan mengatakan bahawa mereka ini dalam pengawasan Allah. Ceritakan kepada mereka kebesaran Allah, keesaan Allah dan sebagainya. Dan kemudian ceritakan juga tentang keadaan neraka dan keadaan penyesalan ahli-ahli neraka, supaya apa? Supaya anak-anak tidak mahu masuk neraka. Dan mereka sentiasa rasa yang Allah sentiasa lihat mereka. Jadi bila anak-anak ini ada sifat macam ni, maka kita akan dapati dia ni akan sentiasa dalam kebaikan dan kebaikan. Begitu juga dengan kehidupan kita. Baik. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang berterusan takut melanggar hukum Tuhannya semasa mereka tidak dilihat orang dan semasa mereka tidak melihat azab Tuhan, mereka beroleh keampunan dan pahala yang besar. Surah Al-Mulk ayat ke-12. Baik, kita nak kupas ayat secara perkata lah. Baik, kalau dalam ayat ni kita lihat, ayat ini dimulai dengan kalimah inna. Inna ni saya pun pernah terang juga sebelum ni. Inna ni kalau kita belajar bahasa Arab, harfu taukid, yakni huruf yang nak menguatkan sesuatu ayat. Contoh, kalau kita bagi contohlah ayat yang biasa, Zaid pergi ke kedai. Orang dengar biasalah, Zaid pergi ke kedai, okey. Tapi bila kita kata inna, okey, tadi kalau Zaid pergi ke kedai, bahasa Arabnya Zaidun yadhhabu ila dukan. Zaid pergi ke kedai. Tapi bila kita datangkan inna Zaidan yadhhabu ila dukan, sesungguhnya Zaid sedang pergi ke kedai tu. Jadi kita nampak ayat ni berbeza ni. Ayat ni ada dia punya kekuatan dia, penegasan dia tu. Jadi begitulah kalau kita tengok ayat ini, ayat ke-12 ini penegasan daripada Allah. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang. Sebab apa Allah datangkan ayat penegasan ini? Ayat nak suruh kita ambil perhatian. Kerana perkara ini sangatlah sukar dipercayai oleh manusia. Perkara ini amatlah sukar dipercayai oleh ramai manusia. Baik. Innal ladzina yakhshawna rabbahum. Kemudian kita kembali, kita teruskan dengan perkataan yakhshawna. Baik, yakhshawna ni bermaksud takut. Al-khawf maksudnya takut juga. Apa bezanya? Yakhshaw takut, yakhafun bahasa Arab pun bermaksud takut. Apa bezanya? Baik, yakhshaw ni ketakutan yang paling tinggi dan berterusan. Takutnya tu tahap maksimum dan dia berterusan, bukan datang kadang-kadang. Baik. Manakala al-khawf adalah ketakutan yang datang disebabkan sesuatu perkara yang kita benci ataupun sesuatu perkara yang kita tak senang, tak disenangi. Dia datang kadang-kadang tiba-tiba sahaja. Dia berbeza. Innal ladzina yakhshawna rabbahum. Jadi kalau kita perhatikan dalam kalimah ini, kita dapat sedikit
ibrah yang boleh kita jadikan sebagai amalan kita. Kita perlu takut pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat yang maha perkasanya. Boleh sahaja mengazab kita kalau kita derhaka pada Allah. Jadi perasaan tu kita kena sentiasa hadirkan dalam diri kita, yang Allah ini mempunyai sifat Al-Aziz dan Allah juga mempunyai sifat Al-Ghafur. Okay? Jadi kita kena rasakan perasaan itu berterusan dikala kita berada di khalayak ramai maupun secara berseorangan. Maksudnya perkara takut pada Allah ini bukan hanya di depan manusia, bukan hanya di khalayak ramai, tapi kita nak hadirkan ketakutan pada Allah ini, kecintaan pada Allah ini, walaupun orang lain tidak ada pun, kita tetap rasa yakhshawna rabbahum. Baik. Yakhshawna rabbahum bil ghaib. Sebab tu dalam ayat ni mendatangkan perkataan al-ghaib. Mereka takut pada Tuhan mereka dalam keadaan orang tak tengok mereka. Ghaib, dalam keadaan orang tak lihat mereka. Baik, jadi di sini al-ghaib ini ada 3 tafsiran ulama. Yang pertama mengatakan al-ghaib ini bermaksud mereka takut pada Tuhan, yakni Allah, yang mereka tak pernah melihat Allah. Kita pernah tak melihat Allah? Tidak. Tiba-tiba rasa takut. Jadi itulah iman. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Yang demikian inilah kitab yang tidak ada keraguan padanya. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka adalah orang-orang yang beriman dengan perkara yang ghaib. Baik. Yang yang pertama, tafsiran ulama berkenaan dengan al-ghaib. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Mereka takut pada Tuhan mereka, yang mana Tuhan mereka itu mereka tak pernah lihat pun. Dan tafsiran yang kedua mengatakan, ketika orang tidak melihat kita, sebagaimana di awal tadi saya beritahu. Dan tafsiran yang ketiga mengatakan azab neraka yang ghaib. Neraka pun kita tak pernah lihat. Neraka kita tak pernah lihat. Tiba-tiba kita takut. Jadi itu innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Mereka sesungguhnya orang-orang yang takut pada Tuhan mereka dalam keadaan mereka tak pernah pun lihat neraka, yang mana neraka itu diceritakan oleh Allah. Kita tak pernah lihat neraka, kita hanya diceritakan. Jadi orang yang memiliki sifat ini, iaitu iman yang sentiasa kuat. Iman ini apa? Iman ini mempercayai dan meyakini apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah iman. Baik. Jadi kalau kita kaitkan dengan hadis yang lain, seseorang ini mesti memiliki sifat yang sentiasa buat sesuatu kerana Allah. Maksudnya dia tidak hanya buat di depan manusia, tetapi di sebaliknya dia langgar perintah Allah. Kerana dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh seorang sahabat,
an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Lau anna rajulan," kalaulah sekiranya seseorang amila amalan fi sakhrin, melakukan amalan dalam sebiji batu besar. Sekiranya seseorang melakukan amalan dalam sebiji batu yang besar, la babalaha wala quwwatan, tidak ada pintu, ya, batu tak ada pintu dan tidak ada sebarang lubang. Kharaja amaluhu ila nas kainan ma kana, amalan itu akan tetap zahir pada manusia, tidak kira sama ada amalan itu baik maupun buruk. Jadi seseorang itu bila dia buat sesuatu amalan, walaupun pada pemikiran secara logik orang tak tahulah, duduk dalam bilik gelap gelita dan sebagainya, orang tak tahu. Tapi dalam hadis beritahu, amalan itu kelak akan diketahui juga oleh manusia. Amalan itu baik ataupun buruk, Allah akan zahirkan. Dan kemudian yang ni kita cerita lagi berkenaan dengan buat sesuatu, ya, dalam keadaan orang tidak melihat kita. Maksudnya kita sentiasa istiqamah dalam ketakutan pada Allah, menjauhi neraka yang Allah ceritakan kepada kita. Kita dalam keadaan hati kita ini tetap teguh dalam ketakutan pada Allah. Jadi ada hadis yang menceritakan tentang kelebihan orang yang istiqamah, takut pada Allah walaupun ketika bersendirian. Sab'atun, hadis yang kita baca di awal tadi, sab'atun yadhilluhumullahu biha, sab'atun yadhilluhumullahu ta'ala fi dhilli 'arsyihi, 7 golongan manusia yang Allah Subhanahu wa taala akan naungkan dia, lindunginya di bawah naungan arasy-Nya. Yang mana yauma la dhilla illa dhilluhu, yang mana pada hari itu tidak ada naungan melainkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Minhum rajulun da'athu imra'atun dhata mansabin wa jamalin. Salah satu di kalangan golongan yang 7 itu siapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang bila diajak oleh wanita bangsawan yang memiliki kedudukan dan kecantikan, diajak untuk buat perkara tak elok lah. Kemudian dalam hadis ni kata, faqal, kemudian seseorang itu berkata, si lelaki itu berkata, inni akhafullah, sesungguhnya aku takut pada Allah. Nampak? Wanita tu ada segala-galanya dan ajak dia buat perkara tak elok, ya, dia tinggal pula kan. Kemudian dia kata apa? Aku takutkan Allah. Jadi ini salah satu golongan yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mendapat kedudukan yang baik di akhirat nanti, iaitu berada di naungan arasy Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis ini sebut lelaki. Tapi yang ni secara umum. Kalau perempuan pun bila diajak oleh lelaki bangsawan dan sebagainya, bila dia tetap istiqamah hatinya, aku takutkan Allah, dia tolak perbuatan-perbuatan maksiat. Kerana apa? Dia takut pada Allah. Inni akhafullah. Maka dia pun, perempuan itu pun akan termasuk dalam kelebihan hadis ini, iaitu berada di naungan arasy Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha
hatta la ta'lama shimalihi ma tunfiqu yaminuhu. Baik. Dan yang antara golongan yang lain yang Allah ceritakan, iaitu seseorang yang bila sedekah dengan sesuatu sedekah, dia takut fa akhfaha, dia takut sedekahnya itu, kita kata, tak ikhlas lah. Jadi dia ambil cara, iaitu la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminahu, iaitu dia sedekah secara sembunyi, sehingga kan kalaulah dia sedekah dengan tangan kanan, tangan kirinya pun tidak tahu. Iaitu perumpamaan sahaja. Maksudnya dia sedekah secara sembunyi. Secara sembunyi. Hadis ni hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Baik. Okey, baik. Kemudian kita kaitkan lagi dengan hadis yang lain sebelum kita tutup. Hazrat Taus berkata, seorang lelaki telah datang kepada Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, saya berdiri untuk melakukan apa-apa amalan baik. Saya melakukan amalan-amalan baik. Tapi dalam masa yang sama, saya juga nak..." Okey, saya ulang semula. "Ya Rasulullah, saya berdiri untuk melakukan apa-apa amalan baik. Dan niat saya hanyalah keredaan Allah." Dia buat amalan baik, dia niat kerana Allah, untuk mendapatkan keredaan Allah. Tetapi dia kata, pada masa yang sama, hati dia ni ingin supaya orang ramai nampak amalan dia. Hati dia teringin, dalam masa yang sama teringin nak orang ramai tengok dia. Dia buat kerana Allah lah, redha Allah. Tapi dalam masa sama hati dia teringin, nak orang kata, ish, bagusnya dia ni, solehnya dia ni, macam-macam lah kan. Dia teringin. Maka Rasulullah dalam hadis ini diceritakan, Rasulullah waktu tu terdiam mendengar soalan dan pertanyaan lelaki itu, sehinggalah ayat yang terakhir surah Al-Kahfi diturunkan, iaitu ayat 110. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ, dan maka barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, ya, di akhirat nanti. Barang siapa yang mengharapkan, berkeinginan untuk bertemu dengan Tuhannya, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, lakukanlah amalan salih. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا, dan jangan sekali-kali, dan jangan menyekutukan Allah, wala yusyrik bi'ibadati rabbih, dengan hamba-hamba Tuhannya, iaitu jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jadi di sini ada yang ni dipetik daripada tafsir Ibnu Katsir lah. Kita kata asbabun nuzul, sebab-sebab ayat itu diturunkan disebabkan persoalan lelaki ini. Dia kata, "Ya Allah, ya Rasulullah, aku buat amalan baik kerana Allah, keredaan Allah, tapi aku nak dapat pujian orang juga, nak orang tengok aku." Maka Rasulullah kata, tak boleh berpandukan ayat ni. Kalau betul-betul nak jumpa Allah dalam keadaan Allah redha pada kita, teruskan buat amalan soleh, dan jangan ada langsung sifat ingin tunjuk pada manusia. Ya, jangan ada langsung sifat ingin menunjuk-nunjuk pada manusia. Baik, saya nak kaitkan satu amalan yang baik untuk kita amalkan, yang mana dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, daripada Ma'qal bin Yasar, qala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu,
wa syahida bihi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Baik, daripada Maqal bin Yasar, ia kata Abu Bakar As-Siddiq melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Rasulullah menceritakan tentang asyirk, yakni syirik. Dan Rasulullah kata, huwa fikum akhfa min dabibin namal. Rasulullah kata apa? Syirik ini lebih halus daripada derapan langkah-langkah semut. Syirik ini lebih halus daripada derapan langkah-langkah semut. Maksudnya kadang-kadang kita tak sedar. Fa'adulluka, kata Nabi, fa'adulluka ala syai'in idza fa'altahu dhahaba 'anka sigharu syirki wa kibaruhu. Nabi kata, maka aku ingin ajarkan kepada kamu sesuatu amalan. Bila kamu buat amalan ini, maka syirik yang kecil maupun yang besar akan hilang dan terhapus. Maksudnya, seseorang itu bila buat amalan ini, dia akan terselamat daripada syirik khafi, syirik sighar wa kibar. Dan kemudian apa syirik kecil dan syirik besar ni? Ya, syirik kecil ni, ya syirik besar dulu. Syirik besar ni seseorang yang menyekutukan Allah dengan menyembah sesuatu selain Allah, berhala dan sebagainya, sehingga menyebabkan dia terkeluar Islam. Yang tu syirik kabir, syirik kibar, syirik besar. Adapun syirik khafi, syirik sighar, syirik kecil, itulah syirik yang buat sesuatu amalan untuk memperlihatkan kepada manusia. Dia panggil bahasa mudah kita kata riak lah. Yang tu syirik apa? Syirik khafi, syirik tersembunyi, syirik kecil. Dan Rasulullah ajarkan kepada kita satu doa yang perlu kita baca. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, baca doa ni, yaqulu laha 3 marrat. Baca doa ni 3 kali, maka kamu akan bebas daripada syirik yang kecil maupun yang besar. Apa doa dia? Doa dia dalam masturat pun ada sebenarnya, tapi tak apa saya ulang. Doa dia mudah sahajalah. Allahumma inni, kalau nak tulis, saya baca lambat-lambat lah. Allahumma inni a'udzubika. Allahumma inni a'udzubika. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan pada Engkau, an usyrika bika wa ana a'lamu, daripada aku menyekutukan sesuatu denganmu dalam keadaan aku tahu. Sekali lagi, an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu, dan aku memohon ampun pada Engkau, yakni daripada menyekutukan terhadap apa yang aku tidak tahu. Jadi baca 3 kali ya, baca 3 kali. Baik. Jadi yang tu, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib, sesungguhnya orang-orang yang takut pada Tuhan mereka dalam keadaan ghaib, dalam keadaan tidak pernah melihat Allah, tidak pernah melihat azab neraka yang diceritakan oleh Allah, dan dalam keadaan ya mereka takut pada Allah dalam keadaan bersunyi diri, orang tak tengok dia. Kata Allah, lahum maghfirah. Orang-orang yang memiliki sifat macam ni, yang berterusan takut pada Allah, berhati-hati dalam tindak tanduk dan pekerjaan serta amalannya semata-mata kerana Allah, orang macam ni lahum maghfirah wa ajrun kabir. Mereka ini akan mendapatkan keampunan Allah, dan mereka ini akan mendapatkan ajrun kabir, ganjaran yang besar. Dan ditafsirkan ganjaran yang besar itu dalam kitab Tafsir Al-Munir. Ganjaran yang besar itulah syurga. Mereka, orang macam ni, dapat keampunan Allah dan syurga Allah. Sebab apa dikatakan syurga? Kerana
kelazatan dunia ini terasa kecil bila di depan kita ada syurga Allah. Kelazatan dunia ini terasa sangat halus dan kecil bila kita nampak syurga Allah terpampang di depan kita. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, dunia ini kalau nak diibaratkan dengan akhirat, kita bagi perumpamaan dengan akhirat adalah seperti seseorang pergi ke pantai, celup jarinya itu ke laut. Maka tengok jarinya itu, air akan turun daripada jarinya, setipis air itu. Kata Nabi, itulah dunia. Kelazatan dunia yang dikumpulkan, itulah dunia. Manakala kenikmatan dan kelazatan akhirat adalah laut yang tidak bertepi ini. Jadi gitulah. Jadi saya rasa takat tu dulu kita tadabbur ayat ke-12, iaitu bagaimana kita nak selamatkan diri kita daripada terkena azab neraka. Maka hadirkan sifat taqwa, yakni sentiasa takut dan cinta pada Allah dalam setiap keadaan. Kita bersama orang ramai ke, kita bersendirian ke, tetap taqwa pada Allah. Taqwa itu apa? Ulama bagi perumpamaan seperti kamu berjalan di atas jalan yang penuh dengan duri dan kacau. Kamu sentiasa berhati-hati supaya kaca dan duri itu tidak terkena diri kamu itu. Begitulah taqwa. Kita berjalan di atas muka bumi ini dalam keadaan kita berhati-hati agar kita tidak terjatuh dalam kemurkaan Allah dan kemaksiatan yang menyebabkan Allah benci pada kita. Jadi saya rasa setakat dulu. Jadi yang baik daripada Allah, yang buruk di atas kelemahan saya sendiri. Saya mohon ampun daripada Allah, dan sekiranya ada terkasar bahasa, tersalah tingkah laku, saya minta maaflah. InsyaAllah kita sudahi dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilham malaikatil muqarrabin. Ya Fattah ya Alim, iftah qulubana futuhal arifin. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.